Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar-pelajar, pelajar-pelajar SPM ya. Jadi kalau Anda buka video ini maksudnya Anda pelajar SPM lah ya, yang ingin ulang kaji subjek sejarah kan. Jadi kalau ada guru-guru yang nonton video ini, makasih cikgu-cikgu ya. Ini sini saya pun saya ingin kongsi saja, ingin berkongsi berkenaan dengan sejarah SPM. Sebab sekarang nih musim Covid, musim PKP, budak belajar pun dari rumah saja. Jadi timbul inisiatif saya untuk buat video ini untuk pelajar-pelajar SPM supaya mereka boleh ulang kaji di rumah. Tapi dengan syarat kena ada internet laju lah. So, mau buka video YouTube nih memang payah sedikit kan, kena guna banyak data. Kena ada internet yang laju barulah boleh tengok dengan selesa. Kalau pusing-pusing siap blur apa begitu kan, memang sakit hati juga lah dan dalam video ini saya sertakan sekali lah buku teks sebagai panduan dan juga nota sebagai bahan saya. Sebab saya yakin semua buku teks, semua pelajar ada buku teks pelajar di Malaysia ada buku teks, dan buku teks pun boleh download kan, ada buku teks digital lah. Macam saya sekarang ini pun saya guna buku teks digital lah dari laptop saja, buka lagi terang, lagi cantik jadi dalam bab 4 ini kita akan belajar tentang sistem persekutuan. Kalau Anda perasan lah kan, kalau tengok nih kita punya jata negara. Tengok jata negara kita. Di bawah tuh ada tulis apa? Tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Apa ditulis di situ? Bersekutu bertambah mutu. Apa maksudnya bersekutu bertambah mutu? Ini kita akan belajar tentang sejarahnya nih, sistem persekutuan negara kita. Sebab negara kita adalah negara persekutuan. Jadi apa maksud bersekutu? Apa itu persekutuan? Apa bezanya dengan persatuan? Kalau persatuan daripada individu bergabung berkumpul membentuk persatuan. Kalau persekutuan pula persatuan bergabung dengan persatuan yang lain. Contoh ada 5 persatuan bergabung. Jadi itu adalah persekutuan. Ataupun negara, 5 negara bergabung, 5 kerajaan digabungkan membentuk sebuah negara persekutuan. Itu namanya persekutuan. Contohnya Malaysia. Siapakah negara-negara sekutu Malaysia? Maksudnya yang bergabung lah. Yang maksudnya yang ada hubungan diplomasi dengan Malaysia, yang berkawan dengan Malaysia, begitulah bahasa kampungnya kan, yang berkawan dengan Malaysia itu negara-negara sekutu kan. Kalau contohnya kalau perang, karena dua pihak berperang, jadi negara mana yang bersekutu? Contohnya lah, palis-palis lah, nauzubillah min zalik, China, berperang dengan Amerika. China siapa sekutunya? Siapa yang join China? Kalau Amerika siapa sekutu Amerika? Begitulah maksudnya kan, persekutuan. Jangan pula kita cakap contohnya kawan, si Azman dan sekutu-sekutunya. Jadi kalau biasa kalau individu kita cakap apa? Mungkinkah kelab persatuan. Jadi kalau yang besar nih, organisasi yang besar bergabung dengan organisasi yang besar yang lain, itu dinamakan sebagai persekutuan. Contoh macam saya lah, pengakap. Contoh persekutuan pengakap Malaysia. Kenapa dipanggil persekutuan pengakap Malaysia? Sebab setiap negeri ada pengakap. Jadi gabung antara negeri bentuklah persekutuan pengakap. Kalau di sekolah kenapa tidak dipanggil persekutuan? Kenapa persatuan kalau di sekolah? Sebab kalau di sekolah dia digelar sebagai persatuan sebab gabungan antara pelajar, individu-individu bergabung membentuk satu persatuan. Paham? Itu bezanya. Jadi maksudnya persekutuan lebih besar daripada persatuan. Itu secara masuk subjek BM pula kita ni kan. Jadi Malaysia merupakan negara persekutuan dan ada latar belakang sejarahnya tersendiri. Jadi kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri telah ditetapkan dalam perlembagaan. Kita tahulah kita ada kuasa kerajaan persekutuan Putrajaya, dan kita ada kerajaan negeri, peringkat negeri masing-masing. Dan masing-masing ada kuasanya yang ditentukan dalam perlembagaan. Sudah tertulis dalam perlembagaan. Alright. Jadi kita untuk yang pertama ni kita cerita tentang sejarahnya. Bila mulanya ni sistem persekutuan ni. Kita throwback, kita balik masa lalu. Persekutuan pada tahun 1896.
Sebab kalau ikut sejarahnya, kayak negeri-negeri Melayu ini ada kerajaan sendiri kan, ada raja masing-masing kan. Jadi mulai 1896, 18 lama sudah nih, tahun 1896. Berikutan perluasan pengaruh British, sebuah persekutuan yang terdiri daripada 4 buah negeri Melayu ditubuhkan berdasarkan perjanjian persekutuan 1895. Berkuasa pada tahun 1896 yang dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Ini kita sudah belajar di Form 3, sejarah Form 3, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu itu kan. Jadi mulanya nilai 1895 ini rasmi 1896 negeri-negeri Melayu bersekutu. Ada 4 negeri digabungkan. Jadi bersekutulah 4 negeri ini, 4 kerajaan ini bergabung membentuk satu persekutuan. Jadi persekutuan tersebut tidak mempunyai agen kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dia cuma gabung saja. Banyak keputusan dibuat, pentadbiran dibuat oleh Residen Jeneral di Kuala Lumpur. Bukannya Sultan, negeri masing-masing yang buat keputusan. Lebih banyak dikuasai oleh Residen Jeneral British. Jadi apa negeri yang Melayu bersekutu nih? Negeri apa? Coba ingat balik. Apa dia? Negeri Melayu bersekutu Perak, Pahang, Selangor, dan Negeri Sembilan. 4 negeri ini yang kaya dengan emas dan biji timah. Alright. Seterusnya 1927. 1927, 30 tahun kemudian, majelis ini distruktur semula. Diperbaharuilah persekutuan ini. Jadi dia punya dikemas takbir, dia punya pentadbiran supaya British lebih berkuasa di tanah Melayu pada waktu itu. 1927 kita masih lagi di bawah pengaruh British, belum merdeka lagi ya. And then seterusnya 1946, ini pula cerita Malayan Union. Ini pun masa Form 3 juga, cerita pasal Malayan Union, yang gagal itu, British mau gabung, semua negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Melayu dari Perlis sampailah ke Johor, membentuk satu persekutuan, negara persekutuan ataupun namanya Malayan Union 1946. Tapi ditentang oleh raja-raja Melayu kan. Penduduk tanah Melayu pun menentang. Kenapa? Sebab ini dianggap sebagai salah satu cara untuk British mengukuhkan kuasanya di tanah Melayu, dan raja-raja kehilangan kuasa. Jadi takut akan bantahan daripada orang-orang Melayu pada waktu itu, tukar kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi Persekutuan Tanah Melayu 1948 nih, gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri selat. Negeri selat ada 3 kan, Singapura, Melaka, dan Pulau Pinang. Tapi Singapura tidak dimasukkan dalam Persekutuan Tanah Melayu nih. Jadi 9 campur 2 jadi apa? 11. 11 negeri ini membentuk negara persekutuan yang dinamakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Alright, 1948. Alright. Jadi 1948 ini bentuk sebuah negara, negara yang bernama Persekutuan Tanah Melayu, dan mereka membagikan antara kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Kerajaan persekutuannya di mana? Kuala Lumpur lah kan. Kerajaan negeri di negeri masing-masing. Jadi kerajaan persekutuan ada bidang kuasanya sendiri, dan kerajaan negeri pun ada bidang kuasanya sendiri. Jadi dia bahagi-bagi kuasa. Bukannya maksudnya kerajaan persekutuan yang control everything, yang kawal semuanya, bukan. Ada pembahagian kuasa. Di sini mulanya 1948 nih bermulanya pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Seterusnya kita pergi kepada apa nih? Belum habis lagi. Pengagian kuasa peringkat persekutuan dan negeri menandakan bermula era amalan era modern amalan persekutuan di negara kita. Pesuruhjaya tinggi British dilantik sebagai ketua persekutuan. Raja-raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Jadi 1948 nih kita belum merdeka lagi. Yang menjadi ketua ialah Pesuruhjaya tinggi British. Dia menjadi ketua persekutuan, dan raja-raja Melayu pula memerintah negeri masing-masing mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Jadi dia memang bergabung bentuk sebuah negara. Tapi di peringkat negeri itu ada undang-undangnya sendiri, ikut bidang kuasa negeri, undang-undang negeri. And then seterusnya 1997 merdeka, tanah Melayu merdeka. Sabah Sarawak belum lagi ya sini. 1957 Persekutuan Tanah Melayu merdeka.
Jadi kita merdeka, sebelum ini 1948 sebelum merdeka ketua persekutuan ialah Suruhanjaya Tinggi British kan. Tapi bila sudah merdeka yang menjadi ketua diwujudkan satu jawatan yaitu yang di Pertuan Agung. Yang di Pertuan Agung adalah ketua persekutuan. 11 negeri ini yang di Pertuan Agung adalah ketuanya. Jadi konsep persekutuan diperkukuhkan dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen melalui peruntukan perlembagaan persekutuan Tanah Melayu 1957. Di sinilah 57 ini negara kita mula menggunakan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. And then seterusnya 1963 16 September 1963 ikut perjanjian Malaysia. Lahirlah sebuah negara yang bernama Malaysia. Sebelum ni Semenanjung itu Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu ya namanya. Belum Malaysia lagi ya. Tanpa Sabah dan Sarawak tidak ada Malaysia. Yang hanya ada Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Jadi 1963 baru ada istilah Malaysia. Alright. Jadi gabung 11 buah negeri di Tanah Melayu. Singapura dan 2 buah negeri di Borneo itu Sabah dan Sarawak. Persekutuan ini dinamakan Malaysia lah sampailah sekarang. Tapi lepas itu 65 Singapura keluar daripada Persekutuan Tanah Melayu dan bentuk sebuah negara sendiri. Itu sudah belajar, malas juga mau cerita balik. Alright. Jadi kesimpulannya inilah sejarahnya. Latar belakang persekutuan. Negara kita ini adalah sebuah negara persekutuan. Gabungan daripada 11 buah negeri di Tanah Melayu dan gabung juga 2 wilayah besar yaitu Sabah dan Sarawak. Gabungan ini dinamakan sebagai persekutuan. Negara persekutuan ini dinamakan sebagai Malaysia. Kalau di Semenanjung 11 buah negeri itu Persekutuan Tanah Melayu, tapi bila ada gabung dengan Sabah dan Sarawak menjadi sebuah negara persekutuan yang bernama Malaysia sampai sekarang. Tidak pernah tukar nama negara kita. Masih lagi kekal Malaysia. Right. Jadi daripada gabungan ini negara kita menjadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat, maju dan makmur sehinggalah hari ini. Itulah sejarahnya, bersekutu bertambah mutu. Bila kita bergabung, kita bersekutu, kita menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih maju. Paham? Jadi itu saja. Ini tajuk ini mudah, basic saja. Lepas ini kita akan belajar lagi lah, lebih detail tentang persekutuan. Alright. Jadi itu saja asalnya dari cikgu. Kita jumpa lagi di video akan datang di 1.2 bab 4.2. Alright. Itu saja. Bye bye. Selamat mengulang gaji.